Kenapa Menteri-Menteri Sabah diam seribu bahasa tentang subsidi elektrik? Adakah kepentingan rakyat Sabah tidak lagi penting? Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Dalam video kali ini kita akan membongkar satu isu besar yang sedang mencetuskan keresahan dalam kalangan rakyat Sabah. Kehilangan subsidi elektrik Sabah dalam budget 2025. Ini bukan sekadar isu keuangan, sebaliknya ia berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat, kestabilan ekonomi dan masa depan tenaga di Sabah. Bagaimana mungkin Sabah yang selama ini menjadi penyumbang besar kepada hasil negara dibiarkan begitu saja tanpa sokongan subsidi yang sangat kritikal? Ketiadaan subsidi ini mengejutkan ramai, terutamanya apabila aktivis hak Sabah, Dr. Kanul Gindol, yang juga pemimpin Parti Kerjasama Anak Negeri, tampil menyuarakan kekecewaannya. Beliau melontarkan soalan besar. Kenapa menteri-menteri dari Sabah tidak bersuara lebih awal tentang isu ini? Adakah mereka takut untuk menyuarakan kepentingan rakyat Sabah dalam mesyuarat Kabinet Persekutuan? Ini adalah persoalan penting yang mencetuskan tanda tanya. Adakah wakil rakyat dari Sabah benar-benar memperjuangkan hak negeri mereka? Menurut Dr. Kanul, beliau terkilan karena isu sepenting ini seolah-olah diabaikan begitu sahaja. Beliau menegaskan bahwa butiran besar tentang budget termasuk subsidi tarif elektrik untuk Sabah sepatutnya dibincangkan secara teliti di peringkat Kabinet Persekutuan. Jika benar menteri-menteri Sabah prihatin terhadap rakyatnya, mengapa mereka tidak mengambil langkah proaktif untuk memastikan peruntukan tersebut tidak diketepikan? Dalam budget 2024, subsidi elektrik sebanyak 866 juta ringgit telah diperuntukkan untuk Sabah. Namun, untuk tahun 2025, subsidi ini tiba-tiba gaib. Adakah alasan kekangan keuangan seperti yang dikemukakan Perdana Menteri cukup kuat untuk mengabaikan komitmen kepada Sabah, negeri yang juga menyumbang kepada ekonomi negara? Isu ini juga turut disentuh oleh Datuk Wilfred Madius Tangau yang kini merupakan pengurusi Sabah Electricity. Dalam kenyataannya, Madius membangkitkan kebimbangan serius bahwa tanpa subsidi ini, Sabah Electricity mungkin menghadapi risiko muflis. Bagi sebuah syarikat yang bertanggung jawab menyediakan tenaga elektrik kepada jutaan rakyat Sabah, kebengkrapan jelas akan membawa kesan yang sangat buruk kepada seluruh negeri. Madius bahkan menyebut bahwa subsidi ini penting untuk menampung kos penjanaan tenaga yang lebih tinggi daripada tarif yang dibayar oleh pengguna. Tanpa sokongan keuangan ini, harga tarif elektrik mungkin terpaksa dinaikkan. Satu lagi langkah yang pasti akan membebankan rakyat. David Chan, pengurusi Yayasan Pengguna Kebangsaan Malaysia Cawangan Sabah, turut tampil menyuarakan kebimbangan. Beliau menyarankan supaya kerajaan negeri Sabah berhati-hati jika mereka bercadang untuk mengambil alih Sabah Electricity daripada Tenaga Nasional Berhad atau TNB. Menurutnya, pengambil alihan ini memerlukan perancangan keuangan yang kukuh dan strategi jangka panjang untuk memastikan kestabilan Sabah Electricity. Chan memberi amaran bahwa tindakan terburu-buru tanpa plan yang jelas boleh mengundang masalah yang lebih besar pada masa hadapan. Selain itu, isu ini juga mendapat perhatian Naib Presiden Warisan, Datuk Jun Suong, yang melihat kehilangan subsidi ini sebagai satu tindakan yang menimbulkan banyak tanda tanya. Beliau secara tegas mempertikaikan ketelusan Sabah Electricity, terutamanya mengenai kemungkinan kenaikan tarif elektrik. Wong menyatakan bahwa adalah tidak adil untuk rakyat Sabah menanggung kenaikan tarif elektrik sedangkan syarikat-syarikat asing mendapat keistimewaan dari segi tarif. Wong turut menimbulkan persoalan tentang perjanjian Battery Energy Storage System atau BESS bernilai 645 juta ringgit yang menurutnya kurang jelas dan tidak telus. Beliau menegaskan bahwa rakyat Sabah berhak tahu bagaimana dana ini digunakan karena ketelusan dalam pengurusan keuangan Sabah Electricity penting bagi menjamin kepentingan rakyat.
Lebih dari itu, Wong turut membangkitkan isu gangguan bekalan elektrik yang kerap berlaku yang menurutnya jelas menunjukkan kelemahan dalam pengurusan Sabah Electricity. Beliau menyebut loji janakuasa di Pangi Tenom yang hanya beroperasi pada kapasiti 30% sebagai contoh ketidakcekapan yang nyata. Wong mencadangkan agar Sabah memberi keutamaan kepada usaha membaiki loji-loji janakuasa yang ada agar mereka boleh beroperasi pada kapasiti yang penuh. Langkah ini menurut beliau dapat mengurangkan pergantungan kepada sumber tenaga luar serta menambah baik kecekapan operasi Sabah Electricity. Malah, Wong turut menyuarakan harapan bahwa kerajaan negeri Sabah akan mempertimbangkan semula untuk menyerahkan Sabah Electricity kembali kepada TNB jika mereka tidak mampu menanganinya dengan baik. Beliau menegaskan bahwa Sabah memerlukan perkhidmatan elektrik yang stabil dan tarif yang berpatutan, bukan gangguan yang kerap dan tarif yang semakin membebankan rakyat. Untuk rakyat Sabah, stability dan kelangsungan bekalan elektrik adalah isu asas yang tidak boleh dikompromi. Keseluruhan situasi ini memberikan gambaran yang amat membimbangkan bagi masa depan tenaga di Sabah. Jika isu subsidi elektrik ini tidak ditangani dengan bijak dan adil, ia bukan saja akan menambah beban kewangan kepada rakyat, tetapi juga akan menjejaskan pembangunan sosioekonomi Sabah. Bagaimana mungkin Sabah, negeri yang kaya dengan sumber semula jadi, dibiarkan terkapai-kapai dalam isu bekalan elektrik? Mengapa Sabah harus terus dipinggirkan dalam perancangan keuangan persekutuan? Dan apakah ini satu bentuk ketidakadilan yang sengaja dibiarkan berlaku? Bagi Anda di Current Sphere MY, isu ini merupakan satu seruan untuk kita semua membuka mata dan bersatu suara dalam memperjuangkan hak Sabah. Rakyat Sabah berhak mendapat yang terbaik, bukan sekadar janji kosong atau tindakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Jangan lupa untuk kongsikan pandangan Anda di dalam ruangan komen. Adakah ini satu lagi tanda bahwa Sabah harus memperjuangkan lebih banyak autonomi dalam pengurusan sumbernya? Jangan lupa subscribe Current Sphere MY untuk mengikuti perkembangan terkini dan kupasan mendalam tentang isu-isu semasa di Malaysia. Terima kasih kerana menonton.